Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, hari ini saya akan teruskan tentang topik pandangan tambahan. Pandangan tambahan ni dia melibatkan juga kepada lukisan 3D dan juga 2D. Okay, next. Untuk pengenalan, dalam lukisan pandangan tambahan ini terdapat tiga, iaitu melalui pandangan tambahan ketinggian, pandangan tambahan kelebaran dan pandangan tambahan kedalaman. So we will go through in deep dengan perbezaan antara tambahan ketinggian, tambahan kelebaran dan juga tambahan kedalaman. It actually is mean that there's y axis, x axis and z axis lah for kedalaman. Okay. Nama jenis pandangan tambahan ini berpandukan pada dimensi objek lah, sama ada uh, antara in between with three pandangan tambahan ni lah. Okey. Pandangan tambahan dibentuk melalui satah tambahan yang diujurkan selari dengan permukaan condong seperti yang ditunjukkan dalam rajah berikut. Okey, biasanya dalam soalan dia akan bagi pandangan, dua pandangan ortografik and satu lagi you kena tambahlah menjadi pandangan tambahan. Depend lah, nanti kita akan bagi tahu macam mana kita nak differentiate tinggi, pandangan tambahan, kelebaran, pandangan tambahan, kedalaman. Okay. Untuk slide yang ini, kalau kamu tengok dia ada bagi dua berserta dengan unjuran. Dia sama juga, kita kena ada satu unjuran lah. Okey, pandangan ini adalah 2D. Okay, let's say soalan dia macam ni. Okey, dia akan ada, mesti ada satu satah ataupun permukaan yang condong di mana itu menjadikan ia point untuk kamu nak buat pandangan tambahan ini. Let's say dia bagi pandangan yang di bawah ini. Yang ini kita perlu tarik selari ke atas dan kita akan samakan dia dengan unjuran yang ada ini. Ini secara surface lah untuk kamu nak faham apa itu pandangan tambahan. Ini pandangan tambahan dia. Dia lebih dalam, dia akan jadi lebih tinggi dan juga mungkin lebih lebar. Kalau kamu tengok dia punya sizing dari segi ketinggian lah kat sini kan, agak berbeza lah kalau kita guna ruler, kita check lebih tinggi ataupun mungkin dia akan jadi kelebaran tu kurang dan sebagainya lah. Dan juga kamu boleh determine lah dia punya pandangan ataupun lukisan tersembunyi dia. Garisan tersembunyi. Okey. Let's mean ini lengkap ada 3 pandangan ortografik, pandangan atas, pandangan depan dan juga pandangan sisi. So ini pandangan tambahan yang ada instead of 3 tambahan utama ini. That's why dipanggil pandangan tambahan. Okay, next. Unjuran tambahan bagi pandangan harapan. Ini adalah pandangan harapan lah yang dibagi. Ini adalah sudut pertama. Macam mana nak tahu sudut pertama, sudut ketiga, kita dah belajar dalam ortografik. Kena recall balik. So dia biasanya tak akan bagi tahulah sudut berapa. Dia akan bagi simbol. So kamu kena ingatlah simbol dia. Kalau bulat di depan dia adalah sudut pertama, kalau bulat di belakang sudut yang ketiga. So ini adalah pandangan tambahan lah unjuran. Kegunaan pandangan tambahan dia ada 4 lah kepentingan dia untuk mengetahui panjang sebenar, untuk mengetahui pandangan titik suatu garisan, pandangan tepi suatu satah dan saiz sebenar. Yang paling penting kat sini kita kena tahu ialah ada panjang sebenar, kedalaman sebenar dan juga kelebaran sebenar dalam objek itu. Dan juga menunjukkan saiz sebenar sesuatu satah ataupun sesuatu permukaan yang saya beritahu tadi lah. Dalam pandangan tambahan mesti ada satah rujukan.
Satah rujukan ini kita tengok macam mana kita nak determine satah rujukan. Biasanya kita berpandukan kepada dua pandangan ortografik. Dua pandangan ortografik. Dua pandangan ortografik. Itu pandangan atas, pandangan hadapan. Kalau kita ada ataupun pandangan hadapan dan pandangan sisi, akan ada antara dua. Atas hadapan, hadapan ataupun sisi. Mesti ada antara dua ini. Cakap pairing lah. Daripada pandangan ini terdapat dimensi ketinggian, kelebaran, kedalaman. Dalam ini, saya guna highlighter. Antara dua ini, kita akan dapat ketinggian, kelebaran dan juga kedalaman. Ketinggian, kelebaran dan juga kedalaman. Sebagai rujukan kepada jenis pandangan tambahan kita tadi. Unjuk dimensi utama kepada pandangan tambahan adalah secara terus daripada dimensi pandangan utama dan perpindahan dimensi lain berpandukan kepada garisan. Yang ini mungkin sukar untuk kita nak faham. Saya dah letak slide ini dalam My Guru, kamu boleh tengok. Kita pergi kepada contoh lah kejap lagi. Contoh dan juga exercise. Macam mana kita nak dapatkan cara penggunaan ataupun cara kita nak buat pandangan tambahan ini. Satah ini dikenali sebagai satah rujukan. Actually benda yang akan saya back balik, inilah satah rujukan dia sebenarnya ini. Macam mana kita nak dapat ini, dia berdasarkan daripada point asalnya. Ini, kamu ambil pembaris, dan kamu tarikkan dia secara selari menggunakan set square yang ada tu. Tolak dia, dapatlah ini. So, kamu unjurkan dia sampailah melebihi ataupun melepasi satah rujukan ini. And then, saya akan ajar kamu perpindahan titik ini. Satu, dua, ada dua titik. Satu, bukan dua titik, dua point yang utama. Tiga, satu, dua dan tiga. Saiz yang sama ini. Saiz yang sama. Saya akan transfer kepada sini. Ini ada banyaklah method dia. That's why kita ada titik. Suatu garisan. Tadilah ni titik yang asal dia. Kita tarikkan dia dan dapatkan dia punya pandangan tepi suatu satah. Inilah dipanggil sebagai satah rujukan. Inilah satah rujukan lah. Kedudukan satah rujukan pada bongkah geometri. Satah rujukan pada hadapan dan belakang objek must be 90 degree. Saya tunjuk nanti macam mana kita dapatkan 90 degree. Tengok kat sini. Let's say, ini objek dia. Inilah satah rujukan dia. Permukaan rujukan dia. Satah rujukan sudah ditempatkan di tengah bagi bongkah simetri. Letak di tengah-tengah lah untuk bongkah simetri ni. Satah rujukan. Jadi kita belah dia lah untuk dapatkan kedalaman ataupun ketinggian dan kelebaran yang sebenar. So macam ni bila kita letak di tengah ni, yang ini dia akan selari lah dengan ini. Ini kalau satah rujukan bagi bongkah yang tidak simetri. Satah rujukan, ini kalau kamu tengok dia ambil yang ini. Dia ambil yang ini. Okay, ini adalah untuk satah rujukan bagi bongkah tidak simetri. Next. Pandangan tambahan ketinggian. Macam mana kita nak determine pandangan tambahan untuk ketinggian. Okey, pada rajah 2.2, nanti kita akan tunjuklah rajah dia. So, untuk ketinggian, apa yang penting kat sini adalah kita kena tengok dia akan bagi pandangan atas berdasarkan pandangan hadapan. Kalau dia bagi dua pandangan ini, bermakna ia adalah pandangan tambahan ketinggian yang kita perlu cari. Keyword dia ini sahaja, pandangan atas
pandangan hadapan. Untuk nak dapatkan pandangan tambahan untuk ketinggian. Ketinggian, ni dia punya lebar dan juga ini adalah kedalaman dia. So, kalau nak dapatkan pandangan tambahan yang ketinggian tadi, kita perlu ada apa tadi? Pandangan atas berdasarkan pandangan hadapan. Kenapa? Sebab kita nak tahu atas ni dia punya, ni dia berapa. And then hadapan dia, permukaan dia macam mana. Inilah. So, kena ada pandangan hadapan dia. Kedalaman dan lebaran kita tengok sekejap lagi. Untuk ni ketinggian lagi, let's say dia bagi hadapan dan juga pandangan atas. Ini pandangan atas dan ini adalah pandangan hadapan. So, kalau kamu nampak kat sini, ini dijadikan sebagai satah rujukan dia. So, daripada sini, dia tarik sitak bucu, buat unjuran. And then yang ini, kena parallelly 90 degree. Nampak kalau kita buat macam je, kita tahu 90 degree, tarikkan dia, ini adalah must be 90 degree lah. So, tarikkan dia selari. So, sekarang saya dapat buatlah selari. Saya buat lebih kurang. Okay, bila kamu nak tahu dia 90 degree tu macam mana, make sure that dia adalah ambil protector. Kamu tengok. Dia akan 90 degree dengan garisan unjuran. Macam itulah. 90 degree. Must be 90 degree. Okay. Ini pun kita tarikkan dah dia. Boleh? So, ini pandangan atas dan ini adalah pandangan hadapan. Ingat, keyword dia untuk ketinggian adalah kena ada pandangan atas dan juga pandangan hadapan. Okay. So, ini adalah satah rujukan dia lah yang C. Macam mana kita nak buat? Dia tunjuklah langkah dia. Yang pertama, ini. Dia akan bagi atas dan hadapan. Next. Nampak ini? Ini adalah satah rujukan. Satah rujukan. Dia berulang Sepatutnya saya direct buat. X and Y. It must be 90 degree. Dah siap benda tu, tarikkan dia juga buat satu unjuran. Unjuran tarik, boleh kamu akan tahulah. So, sini ada satu point, tarik dan inilah garisan tersembunyi. Satulah seperti ini ada satu lagi, garisan tersembunyi. Untuk pandangan tambahan kelebaran, dia kalau kelebaran kena ada sisi. Kena ada hadapan. Tadi untuk ketinggian, dia ada pandangan atas dan juga pandangan hadapan. Untuk kelebaran, kena ada sisi dan juga hadapan. Contoh, kelebaran ni. So, dia kena ada sisi dan juga depan. Tadi untuk ketinggian, dia ada pandangan atas kat sini kan? Dan juga pandangan hadapan. So, untuk kelebaran, ini hadapan dan juga ini adalah sisi. Okay, sebelum saya go through, kamu kena determine lah yang mana akan jadi
objek ataupun pandangan rujukan kita untuk jadikan satah rujukan. Inilah biasanya yang akan bagi macam ni. So, kamu kena buat unjuran and then make it 90 degree from this line. CB inilah. Biasanya dia akan buat CB dulu baru dapat yang ini. Jarak ini, macam mana kamu nak tahu? Kamu ambil jangka lukis, bukaan dia ini dan ini. Okay? Bukaan dia. Lepas tu tolak ke sini. Daripada point yang kamu nak start. Yang ini tak kisahlah nak start kat mana. Biasanya kita akan buat, so kalau kamu buat ke dalam, dia macam tak kena kan. Dia kena buat lebih kurang selari sikit dengan objek yang sebelah ini. So, setiap point ini, dia kan ada objek tebal kan, line tebal. So, kamu tebalkanlah dia dari ke sini. Bermakna kat sini dia ada, orang cakap, perubahan bentuk. Sama juga dengan yang sini. Itu point ini. Sebenarnya kita nak pandangan tambah kelebaran. Inilah contoh dia terbagi dua pandangan. Itu kamu determine. Ini adalah dia punya satah rujukan. T itu adalah arah pandangan. Sini, inilah yang kita akan kena taking care of. Inilah untuk kena satah rujukan. Munculkan setiap point tu. Kalau saya akan buat semualah rujukan dia punya unjuran ni. Ini pun kena ada. Tapi ini adalah yang tersembunyi. So dia buat satu rujukan kat sini. Kalau kamu tengok dia must be 90 degree. Dengan unjuran tadi. Dan juga dia kena selari dengan slanting yang ada ini. Ini pun sama. Dia punya orang cakap ni antara jarak kelebaran ini kena ambil jangka lukis. XY. Ini XY, ini XY. So guna inilah. Kat sini. Jadi ada satu lagi garisan. Secara tak langsung, kelebaran ini berubah. Berubah. Nampak dia punya saiz sebenar objek. Nampak dia buat tersembunyi. Garisan sembunyi ini adalah sebenarnya dia daripada sini. Untuk kedalaman, kita kena tahu ianya must be ada pandangan atas. Dan juga pandangan harapan. Permukaan condong selari dengan permukaan condong dari pandangan harapan. So, kat mana kedalaman ni? Ini tinggi, ini lebar. Tinggi lebar dalam dia sini. Inilah D. Jadi kamu ingat macam ni je kalau kamu determine. XY adalah Z. Z ini adalah kedalaman. T ini adalah ketinggian ini Y. Pandangan kedalaman, dia akan bagi pandangan atas dan juga pandangan harapan. Ni macam biasa, dia repetition dia sahaja. Satah rujukan kat sini. Ini pun tersembunyi. Kelebaran ni saya boleh cakap, ini macam susah sikit kamu nak macam ni. Just ambil jangka lukis, bukaan dia sama. Macam kamu pindah rajah. Atas harapan dan juga ada pandangan tambahan kedalaman.
Macam mana kita nak buat? Yang pertama, kita unjurkan dia dulu. Kan unjurkan setiap bucu ni. Lepas tu cari satah. Ni tempat yang kita nak ni, X dan Y. Tarik SY kan? Tarik SY tu ke sini. Selari dengan slanting ini. Nampak X dan Y. Dan dia punya jarak ini, inilah. Satu ni, bukaan dia sini. Nak ada something kat sini. Okay, sekejap. Yang ini. Jangan tertukar XY, ini XY. Dah buat, lah tebalkan objek yang perlu. Ini tebal, ini tebal. Ini tebal, ini tebal. Ini tebal, ini tebal. Dan akan ada garisan tersembunyi kat sini lah. Nampak dia buat tebal. Laju letak. Yang ni tak garisan tersembunyi. Kena ada lah sepatutnya. Okey. Menggunakan pandangan tambahan untuk menentukan panjang sebenar. Ni kamu boleh baca lah. Rajah 6 dia akan bagi pandangan and then kamu tahulah kedalaman. Hadapan dan sini mesti pandangan atas. Ini pandangan atas. Atas, hadapan. So, ini adalah pandangan tambahan ketinggian ataupun bukan ketinggian, kelebaran ataupun kedalaman. Aplikasi pandangan tambahan ni kamu boleh baca, dia ni untuk melibatkan saiz yang sebenar and then dia lebih, orang cakap lebih kamu tengok satu objek tu secara mendalam lah. Lebih detail. Cakap. Pandangan tambahan penting untuk menentukan bentuk sebenar satu atau alat atau komponen kejiteraan. Ya. Inilah contoh dia. So, macam ini kamu akan nampaklah dia punya kelebaran sebenar dia. Itu sahaja. Apa yang penting untuk pandangan tambahan adalah 3 pandangan yang perlu kamu tahu nak determine pandangan tambahan kedalaman, pandangan tambahan ketinggian, pandangan tambahan kelebaran. So setiap pandangan tambahan ini dia ada cara untuk kamu nak tackle soalan dia. Kita akan buat satu lagi video macam mana nak jawab soalan sebagai exercise lah kepada kamu. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa untuk slide yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.